Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para panel penilai. Nama saya ialah Hanisah binti Ghazali dari PISMP semester 8 Bahasa Melayu SJKC 1 ambilan Jun 2016. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Puan Caroline. Saya juga merupakan pelajar di bawah Jabatan Pengajian Melayu. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian saya iaitu Kit Palu meningkatkan kemahiran menulis karangan jenis ulasan tahun 5 Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, izinkan saya untuk memberitahu sedikit sebanyak mengenai kajian ini. Saya telah memilih kajian kuasi eksperimen. Kajian ini digunakan untuk mengukur keberkesanan bahan saya iaitu Kit Palu. Responden dalam kajian ini akan dipilih secara rawak dan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Dalam kajian ini, pengkaji akan membentangkan beberapa topik seperti yang berikut. Pertama adalah pengenalan, kedua adalah fokus kajian, ketiga adalah intervensi kajian, keempat adalah peserta kajian, kelima objektif kajian, keenam soalan kajian, ketujuh hipotesis kajian, ke-8 pelaksanaan tindakan, ke-9 dapatan kajian, ke-10 cadangan penambahbaikan dan ke-11 rumusan dan juga yang ke-12 adalah rujukan. Ini yang topik yang terdapat dalam pembentangan ini. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan kepada Kit Palu. Sebelum itu kita haruslah mengetahui apa itu kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid itu sendiri dalam melahirkan idea. Idea untuk melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman pribadi yang telah mereka lalui. Pencapaian kemahiran membaca dan menulis juga dapat meningkatkan penguasaan pembelajaran murid dalam bahasa Melayu dan mata pelajaran tertentu. Yang seterusnya, menulis merupakan proses yang kompleks dalam meluahkan perkataan melalui genggaman pensel, pembentukan huruf dan poster badan. Kecakapan menulis memerlukan penguasaan pelbagai kemahiran termasuk penglihatan, koordinasi tangan dan mata, lengan, tangan, ingatan, poster dan kawalan badan. Oleh itu, pengkaji mengharap agar Kit Palu dapat membantu murid yang lemah dalam menulis karangan jenis ulasan di mana penggunaan kit ini dapat membantu murid membina karangan yang lengkap. Fokus kajian pula. Fokus kajian semasa pengkaji menjalani praktikum, pengkaji mendapati guru di sekolah menggunakan kaedah chalk and talk semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, murid juga tidak memahami bahan rancangan dan kehendak soalan serta mereka juga tidak mempunyai kemahiran menulis yang betul. Hal ini dapat terbukti dalam hasil kajian Chair Zanariah dan Fazil, iaitu beliau mendapati kegagalan murid memahami kehendak soalan menjadikan murid-murid gagal untuk menghasilkan karangan yang menepati kehendak soalan yang diberikan. Seterusnya, murid juga kurang diberi pendedahan tentang bahan bacaan, penguasaan kosakata yang terhad, dan kurang penekanan penggunaan bahasa Melayu di rumah. Murid di rumah hanya menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Yang seterusnya adalah kelemahan murid-murid dalam mengungkapkan isi suatu topik disebabkan mereka hanya bergantung kepada penerangan dan nota guru sahaja. Yang ketiga adalah intervensi. Pengkaji telah memilih Kit Palu terhadap murid tahun 5 dalam menulis karangan jenis ulasan.
Dalam kit ini dapat membantu murid menulis karangan jenis ulasan dengan betul. Jadi singkatan untuk kit palu adalah daripada pa, pandu dan la adalah lalu. Kit ini digunakan untuk membantu murid dalam menulis karangan jenis ulasan bahasa Melayu. Jadi dalam kit ini terdapat dua papan, iaitu papan yang mengandungi panduan murid menulis isi karangan dan satu lagi papan mengandungi isi sesuatu topik, isi responden. Okay, ini adalah dua papan tersebut, ini adalah panduan kepada murid, iaitu murid perlulah menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan soalan yang diberikan. Murid perlulah menggunakan penanda wacana yang diberikan, iaitu antaranya, selain itu, di samping itu, seterusnya dan juga akhir sekali. Seterusnya, setelah menyeraikan isi-isi penting menggunakan penanda wacana, murid akan diminta untuk menyeraikan kenapa isi tersebut penting menggunakan kata penegas, iaitu kita mestilah, kita perlulah, kita haruslah, kita hendaklah, kita sewajarnya. Yang seterusnya adalah murid akan membuat kesimpulan berdasarkan soalan ulasan tersebut. Okay, ini adalah yang putih ini, murid boleh cabut dan tulis isi-isi penting berdasarkan papan ini. Ini adalah intervensi pengkaji. Okay, untuk peserta kajian pula, pengkaji hanya membataskan skop kajian bagi murid tahun 5 sahaja yang seramai 20 orang responden. 20 orang responden ini dipilih secara rawak yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan jantina. Oleh itu, pengkaji akan setelah dipilih 20 orang ini dipilih secara rawak, pengkaji akan membahagikan murid kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kumpulan rawatan akan diajar menggunakan kit palu, manakala kumpulan kawalan akan diajar menggunakan kaedah tradisional sahaja. Okay, ini adalah latar belakang responden. Seramai 13 dalam jadual ini, seramai 13 orang murid lelaki, manakala perempuan hanya seramai 7 orang sahaja. Majoriti murid bangsa dalam kelas tersebut adalah bangsa dusun, iaitu seramai 16 orang, manakala bangsa Melayu iaitu seramai 3 orang sahaja, manakala bangsa Cina adalah seramai 1 orang sahaja. Ini adalah latar belakang responden. Khususnya kepada objektif kajian. Objektif kajian terdapat 3 objektif, iaitu pertama, mengenal pasti perbezaan penguasaan murid tahun 5 dalam membuat karangan jenis ulasan sebelum dan selepas diberikan kit palu. Seterusnya, mengaplikasikan kit palu untuk meningkatkan kemahiran menulis karangan jenis ulasan dengan betul. Dan yang ketiga, membantu murid untuk membina karangan jenis ulasan dengan lengkap menggunakan kit palu. Ini adalah objektif yang akan dicapai dalam kajian ini. Seterusnya adalah soalan kajian. Soalan kajian ini, adakah penggunaan kit palu berkesan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan jenis ulasan berbanding guru hanya menggunakan pendekatan tradisional? Manakala yang kedua adalah, adakah kit palu dapat membantu untuk meningkatkan kemahiran menulis isi karangan dengan betul? Dan yang ketiga adalah, adakah kit palu dapat meningkatkan motivasi murid menulis karangan jenis ulasan bahagian B? Okey, ini adalah persoalan kajian, iaitu persoalan kepada objektif kajian. Okay. Seterusnya kita terus kepada tajuk hipotesis kajian. Okay, hipotesis kajian ada hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis nul adalah hipotesis yang negatif di mana tidak terdapat perbezaan yang signifikan sebelum murid menggunakan kit palu dan selepas murid menggunakan kit palu. Manakala hipotesis alternatif pula adalah hipotesis yang positif di mana
terdapat perbezaan yang signifikan sebelum murid menggunakan kit palu dan selepas murid menggunakan kit palu. Okey. Yang ke-8 adalah pelaksanaan tindakan. Model kajian yang pengkaji pilih ialah kitaran model kajian tindakan Kurt-Lewin 1946. Dalam kitaran ini terdapat 4 kitaran iaitu fasa merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Dalam fasa merancang, pengkaji akan mengenal pasti isu yang timbul, isu seperti guru menggunakan kaedah tradisional di dalam kelas iaitu menggunakan kaedah chalk and talk ataupun murid tidak memahami pengajaran yang diajar oleh guru. Seterusnya, pengkaji akan bertindak iaitu dengan melaksanakan kit palu ini. Selain itu, pengkaji akan memberikan ujian pra dan pasca kepada murid dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Yang seterusnya adalah pemerhatian. Pemerhatian, pengkaji akan memerhati tingkah laku murid dan melakukan analisis ujian pra dan pasca. Fasa yang seterusnya adalah mereflek, iaitu pengkaji akan membuat kesimpulan dan rumusan. Selain itu, pengkaji akan mengenal pasti kelemahan dan kekuatan dalam kajian ini. Okey, untuk dapatan kajian pula, pengkaji telah menggunakan soalan ujian pra dan pasca untuk menjawab sama ada kit palu ini memberi kesan terhadap pencapaian murid dalam menjawab soalan karangan jenis ulasan bahagian B Bahasa Melayu. Okay, ini adalah dapatan kajian bagi kumpulan rawatan. Kumpulan rawatan menggunakan kaedah pengajaran kit palu. Sini kita dapat lihat iaitu seramai 10 orang responden dalam ujian. Sini kita dapat lihat untuk responden yang ke-9 iaitu ujian pra hanya mendapat 1 markah sahaja. Tetapi apabila diberikan kit palu, murid tersebut mendapat 6/15 dalam ujian pasca iaitu peningkatan markah sebanyak 5 markah. Ini menunjukkan sesuatu yang positif iaitu dari markah 1 meningkat kepada markah 6/15 dalam ujian pasca. Selain itu, peningkatan markah kebanyakan dalam kumpulan rawatan iaitu sebanyak 5 markah ataupun 4 markah dan 3 markah. Ini dalam kumpulan rawatan. Berbanding pula dengan kumpulan kawalan, kawalan ialah menggunakan kaedah tradisional. Jadi dalam kumpulan ini terdapat perbezaan yang sikit iaitu peningkatan sebanyak 3 markah dan 2 markah sahaja, iaitu peningkatan yang sedikit berbanding dalam kumpulan rawatan iaitu peningkatan markah kebanyakannya adalah sebanyak 4 markah, 4 markah, 5 markah dan 3 markah. Di sini kita dapat lihat untuk responden yang responden 11 iaitu ujian pra hanya mendapat 2 markah daripada 15. Dalam ujian pasca hanya mendapat 5 daripada 15 markah penuh dalam ujian pasca. Perbezaan peningkatan markah hanyalah 3 markah sahaja. Okay, ini untuk analisis ujian pra dan pasca. Okay. Pengkaji juga menganalisis skor min bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Untuk ujian pra, dalam kumpulan rawatan, pengkaji memperoleh skor min 4.7 untuk kumpulan rawatan, manakala kumpulan rawatan lebih tinggi berbanding kumpulan rawatan lebih tinggi berbanding dengan kumpulan rawatan iaitu mendapat skor min 6.4. Manakala dalam ujian pasca pula peningkatan markah daripada peningkatan skor min iaitu daripada 4.7 kepada 9.2. Manakala ujian pra pula daripada 6.4 untuk kumpulan rawatan untuk kumpulan kawalan mendapat peningkatan ujian pasca iaitu sebanyak 9.0 sahaja.
Okey, seterusnya pengkaji akan menganalisis soal selidik untuk kumpulan rawatan. Ini adalah soal selidik. Soal selidik diberikan kepada semua murid, semua responden, iaitu adalah sama. Dalam soal selidik untuk kumpulan rawatan, pengkaji telah memberikan skala Likert iaitu 1 sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju untuk skala 5. Okey, jadi kebanyakan murid dalam kumpulan ini memberikan markah yang skala yang positif iaitu skala 4, skala 5 dan 4. Contoh yang dapat kita lihat sini ialah untuk soal selidik 1, saya tahu menggunakan ulasan karangan iaitu setelah diberikan kit palu, murid ini memberikan skala sangat setuju 6 orang dan setuju 4 orang. Yang seterusnya setelah diberikan kit palu ini, murid berasa seronok iaitu seramai 7 orang merasakan sangat setuju dan 3 orang setuju dengan kit palu ini. Okay. Berbeza pula untuk kumpulan kawalan kerana mereka diajar menggunakan kaedah tradisional. Jadi ini adalah skala mereka, analisis skala mereka iaitu pengkaji mendapati mereka tidak tahu membuat 4 orang tidak tahu untuk membuat ulasan karangan, 5 orang tidak tahu menggunakan penanda wacana dan tidak tahu menggunakan kata penegas dengan betul. Dan 7 orang kita dapat lihat di sini iaitu mereka tidak berasa seronok dalam membina karangan jenis ulasan kerana mereka hanyalah menggunakan kaedah tradisional dalam diajar untuk menulis karangan jenis ulasan. Okey, oleh itu pengkaji mendapati bahawa kit palu dapat membantu memberi kesan yang positif dalam pencapaian prestasi murid dalam menulis karangan jenis ulasan bahagian di bahasa Melayu. Hal ini dibuktikan dalam pencapaian prestasi yang semakin baik dalam ujian pasca berbanding ujian pra bagi kumpulan rawatan yang telah diberikan pengajaran menggunakan kit palu berbanding kumpulan kawalan yang hanya menggunakan kaedah tradisional. Okay. Yang ke-10 adalah cadangan penambahbaikan. Cadangan yang pertama iaitu pengkaji mencadangkan agar kajian ini diperluaskan untuk sekolah di sekitar daerah tersebut kerana dalam kajian ini hanya membataskan untuk tahun 5 sahaja. Jadi untuk tahun 5 di satu buah sekolah sahaja. Jadi pengkaji mencadangkan agar diperluaskan untuk sekolah-sekolah di sekitar daerah tersebut supaya kajian ini dapat dijalankan dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga adalah pengkaji mencadangkan supaya kit palu ini digunakan untuk murid tahun 4 dan tahun 5 untuk menggunakan kit palu kerana format yang digunakan adalah sama. Jadi pengkaji mencadangkan bahawa kajian lanjutan dijalankan untuk melihat keberkesanannya pula untuk murid tahun 4 dan tahun 6. Cadangan yang ketiga adalah guru boleh mempelbagaikan penggunaan kit palu iaitu dengan menggunakan teknologi TMK supaya dapat menarik minat murid untuk menulis karangan. Ini adalah 3 cadangan pengkaji. Seterusnya kepada rumusan. Dalam rumusan ini, pengkaji mendapati penggunaan kit palu dapat membantu murid untuk menulis karangan jenis ulasan dengan betul berbanding guru hanya menggunakan kaedah tradisional. Oleh itu, dalam analisis dapatan kajian, terdapat peningkatan skor min skor pencapaian ujian pasca dalam kalangan murid
dalam kumpulan rawatan berbanding dengan kumpulan kawalan yang hanya menggunakan kaedah tradisional. Okay, ini adalah rujukan. Ini adalah soalan contoh ujian pra yang pengkaji berikan kepada 20 orang responden. Okay, ini adalah kit palu. Contoh jawapan murid kumpulan rawatan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.